Okey, tuntutan hadanah ni saya tak berapa tak tahu sangat sebab saya pun tak kahwin lagi. So tak tahulah nak cakap macam mana tentang tuntutan hadanah ni. Okey, tapi apa yang saya boleh cakap, tuntutan hadanah ni seeloknya berbincanglah dahulu antara ibu bapa yang dah bercerai supaya tak adalah pertelingkahan berlaku antara kedua belah pihak untuk berebut hak penjagaan anak. Pada pendapat saya, tak semestinya mak dan ayah je yang boleh bagi pendapat tu. Kalau saya, anak pun boleh pilih nak duduk dengan siapa. Pada pendapat saya, yang saya tahulah, anak pun ada hak, kalau umur 18 tahun ke atas, ada hak juga untuk tuntut hadanah tu daripada ayah dia sendiri untuk protect diri. Saya tak berapa pasti apa maksudnya, tapi yang saya rasa is hak tuntutan anak selepas bercerai. Okey, bagi saya sendiri macam hak tuntutan anak ni, kedua-dua pasangan tu perlu bersikap adil dan mempunyai tanggungjawab yang sepenuhnya. Dan jangan biarkan anak macam tu sahaja. Okey, apa yang saya maksudkan dari segi ayah, maybe boleh bagi nafkah macam makanan, duit, and perlu ditekankan juga dari segi education. Okey, kalau ibu pula mungkin kasih sayang lah yang perlu diberikan. Okey, itu dia tadi sebenarnya pendapat orang ramai berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu tuntutan hadanah. Seperti mana yang rakan saya, Syira, dah katakan tadi, topik hadanah ini bukanlah perkara baharu. Betul. Yang kita ingin bincangkan. Sering kali juga kita bawakan topik ini kerana sering kali juga masalah berkaitan dengan tuntutan hak penjagaan anak ini menjadi persoalan. Dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang tak asing lagi di set Wanita hari ini, tapi first time bersiaran untuk tahun 2024 ni bersama dengan kami, betul? Betul. Okey, kita bersama dengan siapa, Syira? Encik Abdul Hadi Muhammad Saleh di sebelah kanan itu, iaitu seorang peguam syar'i. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Waalaikumsalam. Apa khabar, Syira? Sihat, apa khabar, Yana? Waalaikumsalam. Terima kasih buat kari pak. Buat kari pak tak kari pak? Cucur badak. Apa lagi satu tadi? Cucur bom bijai. Oh, cucur lapar pula rasa tengah-tengah hari ni. Saja nak bagi tahu, single and available. Sesuai ni jadi sang suami. Okey. Dan juga di sebelahnya adalah Profesor Madya Dr. Foni Damaiti Hutagalung, iaitu dari Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Betul ya sebutan saya? Betul. Alhamdulillah. Sihat? Sihat. Terima kasih, Syira, Yana. Terima kasih kembali. Okey, baik Yana. Untuk kita buka kita punya topik pada hari ini mengenai tuntutan hadanah ini, mungkin sebagai mukadimah, sebagai permulaannya, kalau boleh saya tuju kepada Tuan Abdul Hadi terlebih dahulu, apa yang boleh kita faham, penonton faham mengenai hadanah ini? Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanah ni adalah satu terma bahasa Arab lah. Okey, terma bahasa Arab yang diguna pakai sebagai terma yang saya kira sebagai general di dalam negara Malaysia. Mungkin ada orang yang tak familiar dengan terma ni. Jadi terma ini sebenarnya kalau bahasa mudahnya ia bermaksud penjagaan anak. Okey. Hadanah adalah penjagaan anak ataupun kanak-kanak yang tidak ada keupayaan untuk berdikari ataupun menguruskan diri dan memerlukan yang digelar sebagai hadinah, iaitu penjaga untuk menguruskan mereka. Okey. Jadi bila berlaku isu hadanah ini, kita dah tahu ini adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah kalau melibatkan orang-orang Islam. Okey. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah adalah badan ataupun institusi yang berautoriti untuk menentukan kalau ada permohonan berkaitan dengan hak jagaan. Betul, saya setuju, memang banyak sangat isu berkaitan dengan hadanah sekarang, especially pasangan yang bercerai. Yang kalau kita pergi kat mahkamah itu memang kita akan menyaksikan drama air mata yang bawa anak ke mahkamah dan sebagainya. Memang berlaku? Iya, memang berlaku. Kan? Jadi sangat bagus, saya suka topik ini untuk dikupas pada hari ini. Tapi basically kalau nak tahu hadanah itu sahajalah. Baik. Okey, Prof, sebelum saya tanya Prof berkaitan dengan soal ataupun sudut psikologinya, sedikit lagi soalan untuk Tuan Abdul Hadi. Mungkin Tuan boleh perincikan dari segi hak penjagaan anak ini, tuntutan hadanah ini. Usia berapakah anak tersebut yang menjadi perdebatan, menjadi perbalahan antara ibu bapa, siapa sebenarnya yang lebih layak untuk mendapatkan hak penjagaan anak ini? Okey, baik.
kalau kita kembali kepada hadis Nabi kan, Rasulullah ada menyebut lamanya ataupun kamu ibu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selama mana kamu tidak berkahwin lain. Okey. Dan hadis ini disesuai padankan dengan undang-undang kita di negara kita, undang-undang syariah, di mana dalam Seksyen 82 pun menyebut, Seksyen 82 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Okey. Di mana dalam seksyen ini pun menyebut bahawa ibu adalah diberi keutamaan ataupun senang kata ada imuniti paling atas lah, kelas tertinggi. Maknanya ibu yang pertama. Ibu yang pertama. Tapi ini saya perlu jelaskan di mana bahawa mereka ini layak untuk memelihara anak di bawah umur. Okey, di bawah umur ni berapa? Umur menurut Islam di bawah umur adalah usia mumayyiz, iaitu kecukupan umur yang dianggap sebagai anak-anak ini boleh membuat keputusan atau memberi pendapat. Okey, kalau lelaki 7 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Jadi yang bawah 7 tahun dan 9 tahun ini boleh ataupun biasanya mahkamah akan beri ataupun geran kepada ibu ni untuk mendapat hak jagaan lah. Okey. Jadi menjawab soalan Yana tadi, lamanya, okey saya terus jawablah siapa yang paling layak. Lepas tu berapa lama yang layak? 7 sehingga 7 tahun dan 9 tahun. Tapi kalau ada permohonan boleh dilanjutkan daripada 7 tahun untuk anak lelaki kepada 9 tahun, perempuan daripada 9 tahun kepada 11 tahun. Itu atas permohonan. Dan kalau nak jawab lagi lebih detail, okey, ketika anak ini dah mencapai usia mumayyiz, usia kecukupan untuk membuat pilihan, memberi pendapat, mereka ini ada hak untuk memilih dengan siapa untuk mereka tinggal. Okey, Syira, saya kira aspek yang kedua Tuan Abdul Hadi kongsikan, yang ini menarik untuk kita tanyakan, tetapi sekejap lagi mungkin Tuan boleh kupaskan dan kita nak terus tanya kepada Prof. Prof, kalau kita bercakap tentang perebutan hak penjagaan anak, siapa yang tak sayangkan anak? Baik ibu maupun ayah. Dua-dua merasakan merekalah yang lebih layak. Dua-dua juga merasakan anak itu lebih sayangkan kepada mereka. Tetapi mungkin Prof boleh kongsikan juga dari sudut psikologinya, bagaimana perebutan ini memberi kesan bukan sahaja kepada salah satu pasangan tersebut, tetapi yang lebih utamanya kesan psikologi terhadap anak-anak yang menjadi perebutan ini. Terima kasih Yana. Pertanyaan yang sangat baik ya. Bayangkan 7-8 tahun anak diminta untuk memilih, ya, untuk direbut-rebut oleh ibu dan ayah, di mana kita tahu mereka sayang kedua ibu bapanya. Ya. So situasi ini sangat memberi kesan yang tidak baiklah secara psikologinya. Pertama, dia akan kehilangan ayahnya. Kalau sekiranya macam Tuan Abdul tadi cakap bahawa ibu lebih bersesuaian sebab ibu memberi kasih sayang, yang menjaga, ya, dikatakan oleh mahkamah lebih bersesuaian, ya. Tetapi malangnya ada juga ayah membuat perebutan kan. Jadi ibu pula membuat tuntutan hadanah tersebut untuk menjaga anak. Ini situasi-situasi membuat anak menjadi tertekan, tidak merasa bahagia, ya. Siapa yang nak ibu bapa dia bercerai, ya. Itu masih tuntutan hadanah. Tapi kita bila flashback kepada perceraian, apabila perceraian tersebut melibatkan abusive, keganasan rumah tangga, ya, ini menambah lagi trauma kepada anak. Ini yang saya rasa orang di luar sana perlu tahu bahawa perebutan anak ini hanyalah menyebabkan anak menderita, mangsa keadaan. Ya. So kita sebagai orang yang telah dewasa, tak apa kita tak bersetuju, tak apa kita tidak bahagia pada pasangan kita, tetapi kita kena ingat anak kita ini adalah kasih sayang, buah kasih sayang kita dan amanah dari Allah. So kita kena jaga mereka, hati, emosi dan juga kasih sayang serta kebajikan mereka. Itu saya rasa perlu diambil perhatiannya bagi ibu bapa di luar sana. Jadi memang tak disangka lagi lah ya Syira, yang mana bila bercakap tentang perebutan, psikologi anak dan kebajikan anak ni adalah faktor-faktor yang perlu kita ambil kira. Okey, itu kita bercakap mengenai psikologi anak, tapi penting juga rasanya untuk kita jaga juga psikologi diri kita sebagai individu yang berada di tempat itu. Mungkin kita akan tanya kepada Profesor sekejap sahaja lagi, akan tetapi sebelum itu kami nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali dalam Wanita Hari Ini.